Saya pun tak tahu okey ke tak sebab tak boleh nak nampak skrin. Sony A7 ni tak ada skrin. Okey, macam mana? Hello, selamat datang Cik Keluan. Siapa lagi? Saya Rotan. Hari ni saya nak cuba test Sony A7 which is full frame punya mirrorless keluaran 2013 nak compete against Sony ZV-1 1-inch sensor tetapi keluaran 2020. Now, testing saya boleh katakan 90% video dan hanya 10% sahaja foto. Dan saya rasa lebih baik kita terus test sahaja. Dan sepanjang saya test, saya akan bagi tahulah saya gunakan setting apa, Full HD ke dan berapa focal length, sama ada 24mm ke 70mm ketika mana saya sedang test. So, tanpa membiarkan masa, Sony A7 versus Sony ZV-1. Of course, kita akan tengok daripada segi gambar. Of course, Sony A7 dia boleh output 24MP, ZV-1 dia boleh output 20MP. Tapi saya minta maaf siap-siap daripada segi white balance, saya daripada awal sampai habis saya memang shoot, orang kata apa, tersalah shoot white balance. Kalau korang tengok kat A7 ni dia agak biru sedikit dan dekat ZV-1 ni dia agak warm sedikit kan, sebab ZV-1 ni dia saya gunakan automatic out white balance, tapi A7 ni saya tertune kepada custom white balance which is ke arah orang kata apa, suasana sejuk lah. Tapi for conclusion untuk gambar, saya rasa memang full frame masih lagi king lah dalam fotografi. Kalau kita tengok F4 pada A7 walaupun dia F4, tapi kalau ZV-1 walaupun dia 1-inch sensor dan F1.8 tetapi blur belakang dia lagi banyak dekat dalam full frame walaupun dia F4 aperture. So ini adalah autofocus test untuk Sony A7 FE24mm F4. So ke sini sikit, satu patah balik, satu ke sini sikit, and then saya ke patah balik. So dia macam lambat kan. So ke sini sikit. Oh, lambat betul ni. So yang ini adalah autofocus untuk Sony ZV-1 F1.8. So laju gila, tengok laju gila dia punya autofocus. Of course kita nak compare dengan devices yang keluar 2020 dan juga 2013. Saya rasa memang tak ada tandingannya lah. Okay. Alright. Saya pun tak tahu okey ke tak sebab tak boleh nak nampak skrin. Sony A7 ni tak ada skrin. So macam mana? So ni Sony ZV-1 F1.8, tadi F4 pada Sony A7. Okay, macam mana setakat ni testing untuk both produk. So testing yang sama. So saya nak fokus dekat orang kata apa, construction sana tu. Saya kalau ni lens lah, ni lens saya boleh zoom sampailah ke 70. Kemudian saya boleh buat sedikit framing. So itulah dia. Sebenarnya saya bawakan sikit kot. Saya bawakan sikit lebih kurang macam ni. And then kita buat autofocus sikit autofocus test. So dia tak fokus. Dia tak fokus kat batang tu. So saya patah balik ke sini. So dia tak fokus. So mungkin saya kena tekan kot shutter button ni. So dia akan fokus. Tak juga, dia tak fokus juga. So dia akan ambil center ke apa, baru dia fokus. Lebih kurang macam tu. Patah balik ke sana, baru dia fokus. Sebab dia macam tak dapat agak tau. Apa benda yang kau nak fokus gila. Lebih kurang macam tu lah. So saya nak cuba zoom untuk Sony ZV-1. Tapi korang akan dapati zoom ni very slow. Kita boleh setting dalam menu. Tapi kalau zoom kata apa, laju-laju pun dia jadi macam bunyi. Dia macam bunyi zzz tu kan. Tapi yang ni testing untuk autofocus juga lah. So depan ni ada pokok. Patah balik kepada ni apa saya pun tak tahu apa benda. Construction jalan raya. Patah balik ke sini. So dapat quality macam ni lah untuk 70mm punya focal length. Right. Cumanya kelebihan Sony ZV-1 sebab dia model baru kan. So kalau korang tengok dekat dalam yang skrin yang sini, ini adalah 4K Ini adalah 4K resolution. Whereas Sony A7 dia tak boleh nak buat 4K lah, sebab zaman ni Full HD maksimum pun 60 frames per second saja. Whereas walaupun ZV-1 ni dia punya sensor dia dah kecil, 1-inch sensor nak dibandingkan dengan full frame, tetapi dia ada kebolehan daripada segi nak output kepada 4K resolution, which is gambar dia lagi sharp lah. Tapi kalau kita tengok daripada segi Sony A7, walaupun dia Full HD, tapi blur belakang dia banyak. Walaupun sekarang ni adalah F4, whereas Sony ZV-1 adalah F1.8. So sekarang ni testing antara Sony ZV-1 dekat bahagian kiri saya dan juga Sony A7 pada bahagian kanan saya. Ini semata-mata vlogging biasa saja. Kalau korang tengok daripada segi kualiti macam mana tu semua, Sony ZV-1 saya dia punya perbezaan pada F1.8 dia, tapi dia adalah 1-inch sensor.
Cumanya Sony A7 ni saya ada kawan saya punya ada lens FE 24mm f4. So mungkin dia sedikit berbeza sedikit. So daripada segi audio saya rasa tak concern sangat. I think it's all about the quality itself lah. Kalau kita nak bandingkan dengan A7 versus dengan ZV-1. So untuk Sony A7 dia tak boleh nak pilih HLG 1, HLG 2, S-Log 3, S-Log 2 tu semua tak boleh sebab zaman 2013 memang tak ada lah picture profile macam tu. So saya boleh pilih sekadar neutral dan kurangkan kontras, sharpness dan juga saturation. Whereas kalau korang tengok dalam ZV-1 saya yang ini, saya shoot 4K dan boleh buat HLG 2, HLG 3, S-Log 2 ataupun S-Log 3. So kita boleh bermain dengan high dynamic range tu semua. Whereas kalau Sony A7 ni bukanlah kata tak boleh, tapi dia macam ada banyak limitation lah, sebab kita tak dapat nak output secara raw. Bila tak dapat output secara raw, kalau yang kita nak tu mungkin kurang sesuai lah kot nak dibandingkan dengan Sony ZV-1. Nah, tapi sebenarnya Cikgu Luan berpuas hati sebenarnya dengan color Sony A7 ni, sebab out of the box, walaupun neutral ataupun normal punya picture profile, kalau dia dah just nice lah pada Cikgu Luan. So depend pada you guys lah, you guys minat mana satu kan. Okay, daripada segi low light, kalau kita tengok ISO 200 okey je, tak ada isu sangat. Sekarang ni pada ISO 800 pun masih lagi gagah untuk dua-dua devices. Dan kalau kita tengok 1600 masih lagi okey, tapi saya nampak ZV-1 dah a bit ada noisy sedikit. Kemudian kita balik pada 3200, masing-masing dah start noisy tapi acceptable lagi. Kemudian 6400, that's where ZV-1 agak struggle sikit lah. Whereas pada 12800 kita dapati saya rasa ZV-1 menang sedikit lah dibandingkan dengan A7. So yang ini adalah untuk test low light dalam keadaan adalah lampu natural sikit, dan ISO pada auto. ZV-1 pun pada f4 dan juga Sony A7 saja pun pada f4 juga. ISO pun semua dalam auto saja. So korang tengoklah low light mana yang lagi bagus. Ni 2013 punya model, yang ini adalah 2020 punya model. Ni ZV-1 lah, kalau bab dia punya autofocus memang laju lah. Low light ke tak low light memang powerful. Tapi kalau kita tengok daripada Sony A7 confirm, dia macam benda ni tak faham. Dia tengah cari-cari lah apalah semua. So yalah, 2013 teknologi apa je yang ada waktu tu. So kita dapatlah tengok result daripada 2013 berpindah pula kepada teknologi 2020. To be honest, sebenarnya Cikgu Luan nak buat video lain tau. Maksudnya Cikgu Luan nak ceritakan adakah Sony A7 ni masih lagi relevan untuk tahun 2021, which is saya shoot video ni 2021 lah. Sebab walaupun A7 ni adalah full frame, tetapi dia adalah full frame keluaran 2013. Dia akan ada lah orang kata apa benefit full frame yang korang akan dapat. Tetapi disebabkan orang kata apa makin naik tahun makin efficient lah sesebuah kamera tersebut. Walaupun kalau korang tengok Sony ZV-1 tadi, dia 1-inch sensor, which is tiny lah nak dibandingkan dengan orang kata apa ni full frame. Korang tengok dia punya image sensor, mak kau dah boleh jadi mirror dalam tu, besar gerabak lah. So tapi lepas Cikgu Luan test antara Sony ZV-1 dan juga Sony A7, saya rasa biar je lah video ni separate dengan pandangan saya berkenaan dengan adakah Sony A7 ni berbaloi ke tak kita beli untuk zaman 2021 and above ni, okay? Tetapi conclusion awal yang Cikgu Luan boleh bagi is that macam nak cakap technology is getting good lah. Walaupun image sensor ZV-1 ni kecil, tapi disebabkan every single year pengeluar makin matang, software makin matang, image sensor pun walaupun kecil tapi dia betul-betul optimize. Saya rasa dah lebih kurang sama dah. Tapi benda tu saya akan elaborate on my next video lah. Yang penting sebenarnya apa yang korang rasa berkenaan dengan apa yang saya dah test. So dalam banyak-banyak test ni korang prefer yang mana? Sama ada video foto daripada Sony ZV-1 ataupun video foto daripada Sony A7. Korang boleh reja dalam ruangan komen. Saya nak tengok siapa yang pilih ZV-1, saya nak tengok siapa yang pilih A7. Itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi juga saya tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat lagi lah video-video yang lebih kurang macam ni. Itu saja daripada saya Cikgu Luan. Sabar, saya Sultan.